Terlebih dahulu yang saya muliakan dan saya hormati yang berusaha Profesor Dr. Muhammad Rozaimi Miramli, Rektor Kolej Universiti Islam Perlis, Div-Div kehormat, hadirin hadirat, adik-adik yang dikasihi dari kalangan pelajar KUIP dan juga pelajar dari Indonesia yang datang mobiliti ke negeri Perlis ini. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ke majlis Ru'yah Hilal pada malam ini, insya-Allah, yang mana kita akan mulakan dengan program kita. Kita ada soal jawab terbuka tentang Ramadan dengan AJK Fatwa Perlis. Rektor kita, Rektor Kolej Universiti Perlis juga merupakan AJK Fatwa. Dan di Perlis ni kita ada banyak benda-benda yang orang luar nak tahu sebenarnya apa fatwa Perlis tentang itu, tentang ini, tentang itu, tentang ini. Sama ada kerana minat ataupun minat untuk mempelajari ataupun minat untuk mengetahui kelainan kan yang ada di Perlis ini. Jadi sesi kita ni sesi soal jawab yang terbuka, sesi open session kan, dan kita mengalu-alukan sebarang soalan daripada adik-adik ya, daripada hadirin hadirat kan, tuan-tuan, puan-puan, adik-adik yang disayangi. Kita mengalu-alukan soalan-soalan terbuka kan, walaupun kita kata soalan terbuka, kalau boleh kita nak manfaatkan masa kita, tanyalah soalan-soalan bab Ramadan. Kau tanya soalan yang macam-macam, terutama soalan yang baru kita ada diskusi tentang anak sah taraf tu, itu kita dah selesai. Okay? Kita fokus sebab Ramadan. Sebab soalan Ramadan tu pun sangat banyak, insya-Allah. Okay, jadi yang berbahagia Profesor, kan, saya sebagai moderator, saya mohon izin untuk membuka dahulu pentas soalan ini dengan bertanyakan kepada yang berbahagia Profesor, kan, insya-Allah, tentang firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu puasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu, semoga dengan itu kamu bertakwa. Kan, jadi puasa ini membawa kepada takwa. Dan di sini nak minta yang berbahagia Profesor untuk menjelaskan apa maksud takwa itu dan macam mana nak mencapai takwa melalui ibadah puasa ini. Faltafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih kepada Dr. Dhiaul Hafidh selaku Dekan Pusat Pengajian Siswazah Kolej Universiti Islam Perlis. Dan di hadapan saya ni pun kebanyakannya mahasiswa Kolej Universiti Islam Perlis dan juga pelajar, mahasiswa-mahasiswi daripada Indonesia yang datang bermobiliti di Kolej Universiti Islam Perlis. Jadi nampaknya ini macam himpunan keluarga ni kan. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas dua perkara yang paling besar yang kita dapat. Syukur ni setiap masa dan setiap ketika. Atas apa segala yang kita dapat, kita syukur. Tapi syukur kita nak zahirkan yang paling besar adalah waktu ni, selain daripada Allah memberikan kita nikmat iman dan Islam, ialah kerana Allah Azza wa Jalla memberikan kita ni kesempatan untuk berada insya-Allah dalam bulan Ramadan yang ditunggu-tunggu. Kerana golongan salafus salih sebelum daripada kita, seperti mana yang dinukilkan oleh Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab dia Lataiful Ma'arif, dia menyebutkan golongan salafus salih, mereka sentiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla 6 bulan sebelum kehadiran Ramadan. Mereka berdoa kepada Allah agar Allah rezekikan mereka ini untuk dapat hidup dalam bulan Ramadan. Dan apabila berakhirnya Ramadan, mereka berdoa kepada Allah Azza wa Jalla 6 bulan berikutnya supaya Allah Azza wa Jalla menerima amal saleh mereka yang dilakukan pada bulan Ramadan yang lalu. Maka setahun penuh hidup mereka itu berdoa dan mengharap, dan mereka tidak sekali-kali mengabaikan doa berkaitan dengan Ramadan, sama ada doa untuk Allah Azza wa Jalla memberikan mereka hidup dalam bulan Ramadan, ataupun doa supaya amalan yang dilaksanakan di bulan Ramadan itu diterima dan dimakbulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan, diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana kewajipan ini telah difardukan ke atas orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Hadirin mukminin, sebelum saya nak mula bab tu, kita kena terima satu hakikat dulu. Hakikat iman. Iman di sisi ahli sunnah wal jamaah merangkumi amalan. Al-iman huwa at-tasdiqu bil qalb wal iqraru bil lisan wal amalu bil arkan. Iman di sisi ahli sunnah wal jamaah ialah membenarkan dengan jiwa, menuturkan dengan lidah, dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Oleh kerana amalan itu termasuk dalam musammal iman. Oleh kerana amalan itu termasuk dalam definisi iman, maka amalan itu ada memberi kesan. Oleh kerana itulah Al-Imamul Bukhari rahimahullah meletakkan dalam sahihnya, iman di sisi ahli sunnah qaulun wa amal, perkataan dan perbuatan. Perkataan maksudnya dia mesti mengaku dia Muslim dan mukmin, dan dia mesti mengucapkan kalimah syahadah untuk membuktikan kepada kita dia tu mukmin, dan untuk diuruskan dia itu dengan urusan orang mukmin. Wa amal, dan amalan. Amalan itu merangkumi dua benda, amalan jiwa dan amalan anggota. Amalan jiwa ni maksudnya yang tadilah at-tasdiqu bil qalb, membenarkan dalam jiwa. Kalau dia hanya sekadar mengaku dengan lidah, jiwanya tidak beriman, maka dia munafik. Kalau dia hanya membenarkan dengan jiwa, tidak dituturkan dengan lidah, maka tak ada siapa tahu dia mukmin ataupun tidak. Sebab dia tak bercakap, dia tak mengucap depan kita. Dan satu lagi, dia mesti beramal. Amal ni untuk apa? Kerana Al-Imamul Bukhari mengatakan yazidu wa yanqus. Al-iman qaulun wa amal yazidu wa yanqus. Iman itu ialah perkataan dan perbuatan, dan dia bertambah dan berkurang. Yazidul imanu bitta'ah wa yanqusu bil ma'asi. Kata para ulama, iman itu bertambah dengan ketaatan, dan iman itu berkurang dengan maksiat. Okey, itu hakikat yang pertama. Jadi apabila Allah Azza wa Jalla mensyariatkan amal ibadat, maka amal ibadat itu tujuan dia, maqasid dia, objektif dia adalah untuk kita ni tunduk dan patuh pada arahan dia. Sebab itu Al-Imam Syatibi rahimahullah juga ditegaskan oleh Al-Imam ataupun Al-Syekh Tahir Ibnu Ashur. Dia mengatakan al-ibadat, maqasid dia, ibadat itu tujuan dia adalah untuk manusia ini tunduk dan patuh kepada arahan Allah Azza wa Jalla. Sebab tu kita tak tanya. Dan kalau kita tanya pun, kita tak akan dapat jawapan yang konklusif. Kenapa bulan Ramadan kena puasa 1 bulan penuh? Kenapa bukan bulan lain? Tukarlah. Tahun depan kita tukar bulan Rejab. Tahun satu lagi bulan Syaban pula. Tahun satu lagi bulan Muharram pula. Kenapa nak bulan Ramadan? Kita tak akan dapat jawapan yang konklusif. Kenapa? Allah Azza wa Jalla ketika mana turunkan Al-Quran, Allah meletakkan beberapa ayat. Allah Azza wa Jalla meletakkan beberapa ayat yang mana ayat tersebut memberikan manusia ni bukti bahawasanya Quran tu daripada Allah Azza wa Jalla. Maka diturunkan ayat-ayat yang berkaitan dengan mukjizat bahasa, supaya orang Quraisy bila dia baca, dia tahu yang ni bukan kata-kata manusia biasa. Ini kata-kata yang sangat hebat. Allah Ta'ala turunkan pula dengan mukjizat saintifik, supaya orang hari ni baca, dia dapat tahu, oh ini bukan datang daripada manusia ni. Tak mungkin manusia zaman tu boleh tahu benda ni. Maka akal yang sejahtera akan fikir dan akan buat kesimpulan
Quran ni memang datang daripada Allah. Jadi bila manusia dah mula percaya dengan akal yang sejahtera, dengan akal yang betul, dengan akal yang baik, dengan akal yang waras, mengatakan Quran ni memang daripada Allah Azza wa Jal, tak ada sanksi lagi, maka turunlah ayat-ayat Al-Quran suruh kita ni taat dan patuh. Jadi ibadah ini tujuan dia adalah untuk kita tunduk dan patuh setelah kita percaya yang memang Quran tu datang daripada Tuhan. Memang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dia macam inilah, saya nak bagi contoh. Mudah-mudahan anak-anak daripada Indonesia boleh faham bahasa saya lah. Sebab rasanya daripada Riau kan. Riau ni Melayu juga kan. Jadi saya nak bagi contoh supaya mudah faham. Kalau di Indonesia, orang-orang kaya yang tidak mampu menguruskan rumah sendiri, dia akan ambil satu pekerja yang akan menguruskan rumah. Kalau di Malaysia ni kita panggil dia orang gaji. Kalau di Indonesia dipanggil apa? Pembantu rumah. Pembantu rumah. Pembantu rumah, kita ambil dia sebagai pekerja kita. Dan kita bayar dia gaji bulanan. Betul? Kita bayar. Berapa gaji bulanan di Indonesia sebulan? Kalau di Malaysia, tak kurang RM1,500. Betul? Gaji minimum. Kerana kerajaan Malaysia sudah buat satu peraturan. Mana-mana orang yang bekerja, gajinya tidak boleh kurang daripada RM1,500 sebulan. Saya ambil seorang gaji, pembantu rumah. Saya kata, bibi, you kerja kat rumah saya. You buat 1, 2, 3, 4. Ini kerja yang you kena buat. Kemas rumah, basuh kain, memasak, apa lagi? Urus anak-anak kecil. Beli barang-barang di pasar. Gaji RM1,500. Setiap 25 hari bulan, saya akan masukkan gaji. Dia pun kata, okey, sign kontrak 5 tahun. Sampai setiap bulan, sebelum nak jadi pembantu rumah, pastinya dia akan semak kemampuan saya. Betul? Pembantu tu dia mesti semak, entah-entah ini scammer. Ambil saja bekerja tapi tak dibayar gajinya. Jadi dia pun buat kajian, oh dia ni ada gajian yang mampu untuk membayar. Jadi dia pun setuju, sign kontrak, maka datang jadi pembantu. Jadi bila dia jadi pembantu saya bayar kat dia RM1,500 sebulan, RM1,500 sebulan. Dia pun jadi pembantu, dia pun tanya saya, esok, dia tanya saya, hari kedua dia bekerja, bapa esok mau makan apa? Saya masakkan. Saya kata, you masak menu sekian, sekian, sekian. Menu apa? Bakso mengandung. Bakso beranak, bukan mengandung. Mengandung ni tak keluar-keluar lagi. Bakso beranak. Sebagai pembantu rumah, dia perlu taat ataupun tidak? Taat. Dia perlu taat. Kenapa dia perlu taat? Kerana gaji dia sudah ambil. Betul? Sebagai pembantu yang baik, bila saya kata, you masak bakso beranak esok, dia tak akan tanya, bapa, kenapa mau makan bakso beranak? Tolong bagi hujah 2, 3, supaya kita boleh faham kenapa you perlu makan bakso beranak. Di sana ada banyak lagi makanan yang boleh dimakan. Saya kata, saya panggil you sebagai pembantu di sini untuk mudahkan urusan saya, bukan untuk berhujah dengan saya. Faham? Allah Azza wa Jalla lebih besar daripada tuan juragan kepada pembantu rumah. Allah itu Tuhan yang memberikan segalanya, memberikan nikmat dan pelbagai. Dia turunkan Quran, letakkan ayat Quran untuk buktikan ia memang daripada Allah. Setelah kita percaya, maka diturunkan ayat-ayat untuk kita taat, bukan untuk kita berhujah, tetapi kita diminta untuk kita patuh dan tunduk kepada arahan Allah. Puasa ini Allah Ta'ala kata, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Apa yang ada dalam puasa? Allah Azza wa Jalla berfirman dalam sebuah hadis qudsi. Panjang pula ni kan. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam sebuah hadis qudsi riwayat Imam Muslim, seperti mana yang disabdakan oleh Nabi SAW. Qala Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla berfirman, kullu amal ibni Adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. As-siyamu junnah fa in kana yaumu siyami ahadikum
fala yarfath wala yaskhab fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imru'un sha'im fawalladhi nafsu Muhammadin biyadihi la khalufu fami sha'im atyabu 'indallah min rihil misk ila akhiril hadis. Nabi SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, Allah berkata dalam hadis qudsi, kullu amali ibni Adam lahu illa siyam. Semua amalan anak Adam itu adalah untuk dirinya. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Kerana puasa itu untuk aku, kata Allah, dan akulah yang akan memberikan ganjaran kepada orang yang berpuasa. Para ulama berbahas, Ibnu Rajab dalam Lataiful Ma'arif berbahas, Al-Imamun Nawawi rahimahullah dalam Syarah Sahih Muslim berbahas. Kenapa Allah Ta'ala kata dia akan memberi ganjaran kepada orang yang berpuasa? Di antara sebab adalah kerana puasa itu la nadhira lahu, seperti mana yang disebut dalam hadis. Ketika mana Nabi SAW berpesan kepada salah seorang sahabat, Nabi kata dekat dia, puasa itu tidak ada yang seumpamanya, tidak ada yang sama ataupun setara dengannya. Kalau orang tanya kita, puasa ni apa dia? Apa itu puasa? Apa kita boleh jawab apa itu puasa? Contoh yang lain, ibadah. Apa lagi ibadah selain daripada puasa dalam Islam? Solat. Solat itu apa? Solat itu rangkuman ibadah. Berdirinya, membaca Fatihahnya, rukuknya, sujudnya, duduk di antara dua sujudnya, dan juga tasyahudnya. Kan? Kalau orang tanya apa itu haji? Haji itu merangkumi ihramnya, tawafnya, sa'inya, melontarnya, berukufnya. Betul? Tapi kalau orang tanya kita, apa itu puasa? Puasa itu apa? Apa definisi puasa? Imsakun nafs ani at-ta'am wa syarab wa syahwah min tulu'il fajr ila ghurubi syams. Menahan diri daripada perkara yang boleh membatalkan puasa. Menahan diri daripada makan, daripada minum, daripada syahwat, bermula daripada terbit fajar sehingga terbenamnya matahari. Jadi dalam puasa ni kita kena buat apa? Mana ada buat apa-apa? Tahan diri je. Betul tak? Katalah esok puasa, hari ni tengok anak bulan teropong-teropong, nampak? Kan? Bulan sudah beranak, bukan bakso aja beranak. Nampak anak bulan. Nampak anak bulan esok puasa, contohlah kan. Esok puasa. Jadi puasa kita kena buat apa? Kita tak ada buat apa-apa pun. Kita hanya tahan diri. Maka sebab itu Allah Ta'ala kata puasa ni untuk Allah. Kerana puasa itu sukar untuk dimasukkan perasaan riak dalam jiwa hamba. Kerana kita tak buat apa-apa. Kalau solat itu mudah untuk riak masuk. Kerana orang nampak kita berdiri, kita rukuk, kita sujud. Bakal pak mertua lalu, solatnya panjang. Kan? Betul? Tapi kalau pak mertua yang tak jadi lalu, solatnya pendek. Tapi puasa itu tak sukar untuk riak masuk. Kerana kita tak buat apa-apa, kita hanya tahan diri. Dan puasa itu mengajar kita untuk merasa diri kita. Dia ada banyak hikmah puasa, tapi merasa diri sentiasa dikawal oleh Allah. Satu orang puasa daripada subuh sehingga maghrib. Ada tak waktu-waktu daripada subuh sehingga maghrib yang kita bersendirian, tak ada siapa dengan kita masa itu? Ada? Ada. Bila? Ketika kita berada, kita check-in masuk ke bilik termenung. Tahu bilik termenung? Toilet. Termenung aja. Selesai kerja baru keluar kan?
Ada masuk berjemaah. Jomlah kita masuk berjemaah, solat juga berjemaah, masuk toilet pun berjemaah. Tak ada. Orang masuk toilet seorang-seorang. Waktu kita masuk toilet, hari panas, Perlis ni panas. Kan? Suhu dekat luar 38, 39. Ui, panas. Kan? Masuk dalam bilik air, tengok air. Ish, menarik air ni. Kan? Ambil seteguk dua. Katalah kita minum seteguk dua. Ada yang tahu tak? Ada yang tahu? Kita sudah kunci semuanya. Kita dah kunci semua. Tak ada orang tahu pun. Tapi kita tak buat kan? Kerana Allah tahu. Dan puasa mengajar kita maksud taat setiap masa. Tahu maksud taat setiap masa? Berbuka pukul 7.30. 7.30. Contohlah, maghrib pukul 7.30 petang. Kita pun sudah duduk di depan makanan untuk berbuka puasa. Yang ni ayam gulik, yang ni ayam tungging, yang ni ayam percik. Kan? Tengok jam 7.25. Orang depan tengok kita, kita pun tengok orang depan. Apa? Berapa minit lagi? 5 minit. Kejap-kejap dia tanya, berapa minit lagi? 4 minit. Pernah tak kita kata, alah, 4 minit aja. Takkan Tuhan nak marah. Kita dah 12 jam dah kita puasa. 4 minit je, makanlah. No. Kita tunggu. Kalau di Malaysia, di Perlis, tengok jam pukul berapa? Hari ni maghrib pukul berapa? 7.30. 7.30. Tak makan selagi tak dengar azan. Kalau Pak Bilal sakit perut, kita tunggu masjid lain, telefon. Masjid engkau dah azan belum? Belum juga. Takkan Bilal kita sakit perut semua? Telefon masjid yang ketiga. Betul? Telefon masjid yang ketiga. Dah azan? Sudah azan, saya tengah makan. Baru kita berani makan. Kerana kita bimbang. Bila kita makan, takut-takut dah habis pinggan baru azan. Nampak? Dia ajar kita setia. Itulah takwa. Apa itu takwa? Kata Ali bin Abi Talib. Seperti mana yang dinukilkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Apa itu takwa? Takwa dia kata al-khawfu minal jalil. Takut kepada Allah. War-ridha bil qalil. Rasa cukup dengan sedikit. Wal amalu bitanzil, beramal dengan isi kandungan Quran. Wal isti'dad li yaumir rahil, dan bersedia untuk hari yang kita akan meninggalkan dunia. Itulah maksud takwa. Jadi puasa mengajar kita takwa, betul. Dia mengajar kita takwa. Di mana takwa tu? Setia dengan Allah Azza wa Jalla, rasa diri dikawal oleh Allah Azza wa Jalla. Itulah puasa. Dan puasa adalah ibadah yang di antara ibadah yang paling panjang. Kalau solat 5 minit, kalau tawaf 3 jam, kalau sa'i mungkin 2 jam waktu peak time, tapi puasa 13 jam. Ada tak ibadat yang lebih panjang daripada puasa? Ada tak ibadat yang lebih panjang daripada puasa? Puasa di antara ibadat yang panjang. Ada tak ibadat yang lebih panjang daripada tu? Ada. Ihram. Haji. Ihram. Puasa antara yang panjang. Tapi ihram tak dilakukan oleh semua orang. Hanya orang yang berkemampuan saja. Tapi puasa, lebih ramai orang yang melaksanakannya. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan yang berbahagia Profesor. Saya sendiri ada soalan yang banyak sebenarnya kepada yang Profesor, tapi kita sesi soal jawab terbuka dengan AJK Majlis Fatwa kita. Sebab walaupun sama-sama di Kuwait, tetapi nak jumpa tu, ya Allah, call-call ada di Indonesia, call-call di Thailand, call-call di luar negara. Kan? Jadi saya sendiri memang terus terang memang banyak soalan nak tanya, tetapi bagaimanapun kita buka kepada hadirin hadirat, adik-adik, tuan-tuan, puan-puan, kalau siapa yang ada soalan kita boleh tanyakan di sini insya-Allah. Tafadhal yang berbahagia Doktor.
berkaitan dengan Assalamualaikum Prof. Saya nak bertanya berkaitan dengan dalam ibadat secara jujurnya bagi orang awam. Lazat tu kadang-kadang susah nak dapat. Ada jadi dalam paksaan-paksaan dan kadang-kadang setelah berumur macam dah berumur masih lazat tu tak dapat lagi. Macam mana Islam melihat benda ni? Dia beribadat dengan keadaan terpaksa dia buat. Tapi lazatnya tak sampai lagi. Adakah yang imannya problem ataupun bagaimana? Terima kasih. Okey, baik. Terima kasih doktor. Orang-orang yang beriman, apabila kita sebut dia beriman, maka dia perlu untuk mengasah diri dia berada sehingga sampai kepada satu martabat yang dipanggil sebagai ihsan. Ini yang diajar oleh Jibril kepada Nabi SAW dan yang diajar oleh Jibril kepada umat melalui jawapan Nabi SAW. Sehingga Jibril tanyakan, mal ihsan? Apa itu ihsan? Kan? Maka Nabi jawab apa? An ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Engkau sembah Allah seolah-olah engkau lihat Allah. Jika tidak mampu, maka kau kena tahu bahawasanya Allah melihat engkau. Jadi ihsan berada di martabat yang tertinggi dalam ibadah. Iaitu kita rasa diri kita tu sedang dikawal dan dilihat oleh Allah. Dan inilah yang ada dalam manfaat dalam objektif puasa. Ya. Tapi saya sebut tadi daripada awal, iman itu bertambah dan berkurang. Jadi martabat keimanan seseorang itu tidak sama. Usah kata martabat di antara manusia dengan manusia tak sama. Iman kita daripada hari ke hari pun tak sama. Iman kita pagi dengan petang pun tak sama. Sebab itu ada hadis Nabi SAW kata apa? Paginya beriman, petangnya kufur. Paginya kufur, petangnya beriman. Na'udzubillah, moga Allah Ta'ala jauhkan kita daripada tahap kufur itulah. Kan? Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita. Tapi kita juga merasai benda yang sama. Duduk dalam majlis ilmu, kita akan rasa diri kita, Masya Allah, banyak dosa, aku nak berubah lepas ni, aku nak jadi orang baik, aku nak banyak beribadat, nak menuntut ilmu. Tapi bila kita berada jauh daripada majlis ilmu, jauh daripada masjid, kadang-kadang kita hanyut. Kan? Itu benda biasa. Cuma, benci dan tak suka ni, rasa beban ni, dia, sebelum saya nak bincang pada dua benda ni, saya nak kena sebut juga, hukum hakam syarak ni memang ada bebanan pada hamba. Sebab tu hamba dipanggil mukallaf. Apa itu mukallaf? Daripada perkataan taklif. Apa itu taklif? Bebanan hukum. Mukallaf orang yang dibebani dengan hukum. Pasti akan rasa susah. Orang lain lepas apa tu? Lepas penat-penat malam, dia tidur terbongkang, tak bangun-bangun. Kita kena bangun untuk solat, kan? Maka ada sedikit perbezaan lah. Dan kita akan rasa bebanan. Cuma beban ataupun rasa berat ni, tindakan kita dua. Terbahagi kepada dua. Satu, bila kita rasa beban dan kita benci ibadat tu. Yang ni kufur. Yang ni kafir. Siapa yang kata, aku benci solat, aku benci puasa, kafir. Tak boleh. Tetapi kalau dalam perasaan dia, dia iktiraf itu hukum yang Allah Ta'ala kenakan atas kepala dia. Kalau orang tanya, hang kena solat hang tahu tak? Tahu. Tahu tak benda ni wajib? Tahu. Tapi rasa malahnya nak buat, kan? Rasa beban nak buat. Itu perasaan tabiat manusia. Dan dia berbeza antara manusia dengan manusia. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala iktiraf, ada di kalangan para sahabat yang rasa beban apabila Allah Ta'ala suruh pergi perang. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul. Mungkin boleh jadi kamu tak suka satu benda, tapi benda tu baik untuk kamu. Bila Allah Ta'ala turunkan ayat ni? Bila Allah Ta'ala syariatkan perang, ada rasa beban di kalangan para sahabat. Ada rasa gentar di kalangan para sahabat. Terutamanya bila mana peperangan Badar berlaku, kan? Perang Badar kan sahabat tak bersedia, bilangannya sedikit, kelengkapannya sikit. Tiba-tiba Allah Ta'ala takdirkan perang. Ada rasa beban, ada rasa berat, ada rasa gentar.
Allah Subhanahu Wa Taala kata, boleh jadi kamu tak suka pada satu benda, itu baik bagi kamu. Jadi bila mana ada perasaan beban dan berat ni, kita kena hati-hati, jangan sampai kepada tahap benci pada ibadat tu. Cuma kalau ada perasaan rasa macam, rasa berat lah, rasa beban lah kan, ia menunjukkan tahap keimanan kita tu belum sampai kepada martabat ihsan, dan kita kena bimbing dan pimpin jiwa kita. Dan sebenarnya setiap daripada kita ni, walaupun sebenarnya kita tak minta, sebab Nabi SAW pun sebut, la tad'u ala anfusikum, kamu jangan doa keburukan atas diri kamu. Tapi kalau kita perasan, kita akan rasa ibadat itu sedap dan lazat bila Allah turunkan kepada kita musibah. Bila Allah turunkan musibah pada kita, masa tu sedap ibadat. Masa tu kalau boleh kita tak nak bagi salam, sebab kita rasa seronoknya doa sebelum memberi salam. Kalau boleh kita tak nak angkat kepala daripada sujud, kerana kita tahu waktu tu adalah waktu mustajab doa. Jadi sebenarnya kita dah sampai pada tahap tu, cuma kita perlu bimbing. Bukan kata, ini bukan saya nak mengajar ni, saya pun sama juga. Kadang-kadang ada jugalah rasa beban-beban tu kan. Tapi kita kena ajar diri kita, kena cari hikmah di sebalik setiap pensyariatan ibadah yang Tuhan bagi kat kita. Saya sebut tadi, kita tak boleh fikir dari sudut faktor kenapa, tak boleh cari illah. Ibadah mahdah, illah dia hanya khudu' wal inqiyad. Illah, faktor kenapa Allah Ta'ala syariatkan ibadat, faktornya adalah kerana nak suruh manusia tunduk dan patuh. Tapi hikmahnya ada tak? Hikmahnya banyak. Bila Allah Ta'ala suruh kita salat, sebenarnya kita boleh cari hikmah di sebaliknya. Kenapa Allah Ta'ala suruh kita mulakan salat dengan Allahu Akbar, sedangkan banyak zikir lain lagi? La ilaha illallah pun ada, subhanallah pun ada, alhamdulillah pun ada. Tapi bila mulakan salat, Allah Ta'ala kata mulakan dengan takbiratul ihram, iaitu Allahu Akbar. Sebab apa? Boleh cari hikmah dia. Kenapa bila kita sujud, bila kita rukuk, Nabi SAW ajar kita supaya tasbih subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Boleh cari hikmah dia, boleh cari, dan di situ akan timbul kelazatan. Kenapa Nabi SAW mengarahkan kita semua untuk baca Fatihah di dalam salat? Ada sebab dan ada hikmahnya. Nak jawab kat sini panjang lah, tapi boleh cari video saya kat YouTube. Saya menghuraikan makna Fatihah, yang mana kalau kita semua faham maksud Fatihah yang kita baca dalam solat tu, kita akan rasa solat itu sangat healing untuk kita. Tak payah pergi tepi laut nak healing. Pergi pun boleh lah kan, tapi kadang-kadang manusia ni pergi healing punya jauh kan. Sedangkan di dalam solat itu ada healing yang kadang-kadang kita tak perasan. Sebab itu Nabi SAW sebut dalam hadis, Nabi kata apa? Ju'ilat li qurratu aini fi salah. Dijadikan untuk aku penyejuk mataku di dalam salat. Penyejuk mataku ada dalam salat. Hidup ni ada kalanya berjalan seperti mana yang kita rancang, ada kalanya jadi seperti mana yang Tuhan mahu dan bukan yang kita rancang. Kan? Kadang-kadang kita rancang buat sesuatu tak jadi, kita rasa penat, kita rasa dizalimi, kita rasa orang tak bantu kita, kita rasa orang sabotaj kita. Betul? Kan, kadang-kadang kita rancang buat sesuatu tak jadi, orang sabotaj kita, orang gagalkan rancangan kita, kita rasa susah hati. Pergi salat. Waktu salat tu ada ayat Maliki Yaumiddin, Tuhan yang menguasai hari pembalasan. So kita healing. Wahai Tuhan, Engkaulah yang menguasai hari pembalasan. Dunia ni hanya sementara je. Orang yang buat zalim ni pun bukan dia menguasai dunia sepenuhnya. Kalau tak dapat dibalas di dunia, paling tidak ada akhirat untuk kita dakwa dia di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jadi ini di antara cara-cara untuk kita didik diri supaya mencapai makam kelazatan di dalam ibadah, iaitu kita mencari hikmah di sebalik setiap pensyariatan ibadah yang Tuhan bagi kat kita. Tadi saya sebut tentang pensyariatan puasa. Contoh pensyariatan zakat. Mungkin anak-anak belum
sampai pada tahap bayar zakat lagi. Tapi orang-orang yang dah kerja ni, Dr. Dia ni, gaji banyak ni kan. Ada doktor-doktor kawan-kawan tu semua gaji-gaji banyak-banyak tu. Allah Ta'ala wajibkan bayar zakat. Allah Ta'ala kata apa? Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dalam harta mereka ada hak untuk orang miskin. Maksud dalam poket kita yang Tuhan bagi, dalam akaun kita yang kita duk tengok setiap minggu tu, kejap-kejap buka, kejap-kejap buka, kejap-kejap buka. Nak tengok duit berapa baki. Tapi sebenarnya tak bertambah-tambah pun kan. Tapi saja suka tengok duit baki. Memang ada orang perangai macam tu. Sekejap tengok, ya tengok. Bukan semua duit kita. Kalau capai nisab, cukup haul, wajib bayar zakat. Saya dulu kerja pegawai zakat. Dulu saya kerja pegawai zakat dekat Perak. Bila saya kira buku akaun, kan orang datang kadang-kadang pakcik-pakcik yang tua-tua kan. Dia ada duit simpanan, dia nak datang ke pejabat zakat. Bulan Ramadan dia datanglah. Nak bayar zakat. Sebab orang Islam biasanya dia akan ikat haul tu dengan Ramadan. Senang. Datang Ramadan nak bayar zakat. So saya pun kira kata pakcik, tahun ni pakcik tak wajib bayar zakat. Oh dia pun kata alhamdulillah. Sepatutnya dia kena kata Allah tak cukup rukun Islam aku tahun ni kan. Tapi manusia macam tu lah. Saya tak salahkan dia. Tapi manusia memang ada rasa perasaan bakhil tu ada kat dia. Asyuh memang ada pada manusia. Cuma ada kalanya bila kita kira-kira, kita kata pakcik zakat pakcik tahun ni 1,000. Contoh kan, RM1,000. Dia bayar. Tapi bayar dia tu macam tak apa nak senyum sangat lah kan. Banyak pula zakat aku tahun ni. Dia rasa, pasal apa dia tak senyum? Sebab dia rasa duit tu duit dia. Jangan sampai dia mengetar lagi. Pakcik ngetar tangan. Ini yang tangan, yang kaki kau tak belum tengok lagi. Kaki tak nampak lah bawah kaunter kan. Dia rasa duit itu duit dia. Sebenarnya bukan duit dia. Allah Ta'ala jadikan hak orang miskin, hak orang yang ditentukan dalam asnaf zakat tu, ada hak dalam harta dia. Dah tu kalau hak orang lain, kenapa Allah Ta'ala jadikan dalam poket kita? Kalau hak orang lain, kenapa Allah Ta'ala jadikan dalam akaun kita? Supaya di sana adanya interaksi di antara orang kaya dan orang miskin. Orang kaya dan orang miskin duduk dalam sebuah negara. Orang kaya duduk dalam negara. Dia kaya sebab apa? Dia kaya sebab orang miskin bantu dia. Sebab itu Nabi SAW pesan dalam hadis, hal tunsaruna wa turzaquna illa bidu'afaikum. Adakah kamu rasa kamu akan diberi rezeki dan dibantu melainkan dengan orang-orang yang lemah di kalangan kamu? Para ulama ada dua tafsiran tentang hadis ni. Pertama, doa. Adakah kamu rasa kamu akan dibantu oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah melainkan dengan doa orang miskin? Karena orang miskin bila berdoa, doanya ikhlas. Doanya fokus, doanya khusyuk. Tafsiran yang kedua, dengan bantuan orang miskin. Kerana hari ini kelengkapan hidup kita diuruskan oleh orang miskin. Tadi tengah hari makan apa? Tadi tengah hari tadi makan apa? Makan dah? Ke tak makan? Puasa? Makan apa tadi? Tak makan? Ikan keli. Ikan lele contoh kan? Ikan keli. Ikan keli yang kita makan, ikan kerapu yang kita makan. Kata orang kaya ni dia makan kerapu, makan lobster. Siapa yang pergi tangkap lobster tu? Orang miskin yang tangkap. Orang miskin yang jual. Kan kami yang kat depan ni, Dr. Dia, saya sendiri, kalau tak kerana orang miskin yang menjual barang-barang keperluan, kami juga akan sukar, susah. Saya tak pandai tangkap ikan. Saya tak pandai. Saya tak pandai tanam padi, tak pandai. Kan? Dr. Dia pun tak pandai. Dia kata dia pandai. Saya pun tak pandai. Kalau orang miskin, kalau orang miskin tak tanam padi, kalau orang miskin tak tangkap ikan, kita nak makan apa? Makan buku. Jadi sebab itu jangan sombong. Maka mencari hikmah di sebalik setiap ibadah itu akan mewujudkan kelazatan dalam diri kita. Wallahu a'lam.
Terima kasih yang berusaha Profesor. InsyaAllah jawapan yang panjang lebar tapi ringkasannya kena musibah baru terasa manisnya insyaAllah. Tapi benda tu jangan tarik pasal. Jangan ada minta musibah. Hadirin hadirin rahmati Allah yang berbahagia Profesor, kita akan meneruskan sesi soal jawab kita sampai kita dengar pengumuman akan ketibaan yang duli yang teramat mulia, Tuanku Raja Muda, Tuanku Pemangku Raja Perlis. Kemudian kita akan stop serta-merta untuk Majlis Ru'yah Hilal. Tapi sementara itu kita buka lagi soalan. Kalau ada siapa-siapa ada soalan, tafadhal. Ya, silakan minta mohon perkenalkan diri. Yang depan belakang dulu, Prof. Depan tu, minta maaf lagi depan. Tapi sebenarnya kan realitinya sekarang ni kan yang usahakan padi, ikan apa nelayan ni kan, saya ingat bukan orang miskin, dia satu industri. So jadi apa kita boleh katakan apa kenyataan doktor tu apa tak menyeluruh lah kan. Kemudian yang kedua, saya ada satu kemuskilan. Saya tak tahu nak jawab, nak tanya pun banyak nak tanya kan. Okey, contohnya macam ni. Kita niat nak buat baik dan kita dah ke arah tu dah, kita usahakan dah sesuatu lah kan. Kemudian tak jadi-jadi juga. Contohnya seperti mana yang saya pernah jumpa doktor tentang ada satu isu lah saya ingat, kalau doktor ingat saya pergi pejabat dan bincang satu isu kan. Jadi saya nak tahu di mana kesalahan apa, adakah saya kena apa muhasabah balik ke apa. Saya dah niat, saya ingat dah berapa tahun dah 7 tahun dah kan benda ni kan. Tapi tak berlaku juga, tak berjaya juga. Jadi saya nak tanya dah kan, adakah niat saya tu diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala walaupun benda tu belum lagi apa terjadilah. Okey, sekian, terima kasih. Okey. Abang kita kata orang tanam padi sekarang dah kaya, industri. Orang tangkap ikan pun dah kaya. Tapi ada orang miskin yang jadi pekerja. Betul? Bos kaya lah. Tapi yang bekerja bawah miskin. Kan orang yang buat bangunan-bangunan ni memanglah yang menang tender ni orang kaya. Tapi yang duk banjur simen jutawan juga miskin. Kan, kalau tidak dia tak adalah banjur simen pecah belah kat situ kan. Maksudnya ada orang miskin yang menguruskan keperluan hidup kita. Jadi sebab itu kita tak boleh sombong. Kadang-kadang kita rasa sombong lah, aku gaji pangkat tinggi apa semua, sedangkan baju pun orang tolong jahit. Kepiah pun orang tolong jahit. Kan? Bantai pun orang tolong kait kabu buat bantai. Kalau nak buat sendiri memang kita tak larat lah. Okey, itu pertama. Yang kedua berkenaan dengan kita niat nak buat sesuatu tapi Tuhan tak bagi kan. Kita kena percaya Allah Ta'ala tu hakim. Allah Ta'ala itu maha bijaksana. Ada kalanya kita rasa kita nak benda tu kerana kebaikan yang kita fikir, tetapi Allah Ta'ala tak takdirkan untuk kita. Tak dapat kita benda tu. Maka kita sebagai orang yang beriman kena percaya hikmahnya mungkin banyak. Mungkin hikmahnya banyak. Bukan kata mungkin, pasti. Kerana Nabi SAW pernah sebut dalam sebuah hadis, Nabi kata apabila seorang Muslim berdoa dengan satu doa, yang mana doanya itu bukan doa memutuskan silaturahim ataupun doa maksiat. Maksud selagi mana doa tu doa yang syar'i, dia minta pada Allah, Allah akan mustajabkan doa dia. Cuma Allah mustajabkan ni dengan salah satu daripada 3. Sama ada Allah Ta'ala bagi kat dia apa yang dia minta, ataupun Allah Ta'ala tangguhkan bagi kat dia dekat akhirat nanti, ataupun Allah Subhanahu Wa Ta'ala ubah doa yang dia nak tu, Allah alihkan bala bencana yang sepatutnya sampai kat dia tapi tak sampai kat dia. Okey, jadi kita terpaksa
berhenti sekejap. Harap-harap difahamilah. Maksudnya mungkin ada bencana yang nak sampai kat kita, kita nak terlanggar orang, sempat-sempat kita break. Mungkin tu sebab kita tak dapat benda tadi, kerana doa tadi Allah Ta'ala telah ubah menjadi bala yang tak kena kat kita tu. Wallahualam, kita bersedia untuk menyambut keberangkatan Duli yang tamat mulia Tuanku Raja Muda, insya-Allah. Terima kasih banyak kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.